Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam. Dan kitab Umdatul Ahkam ialah kitab himpunan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, membincangkan isu berkaitan dengan fiqh. Dan kita dalam siri perbincangan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-307, iaitu membincangkan berkaitan dengan tajuk an-nikah. Sebut nikah ni ramai orang suka dengan nikah. Tak? Ramai suka dengar apa ni tajuk berkaitan dengan nikah. Okay, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, suara saya okey tak? Kalau okey bagi tahu, kalau tak okey bagi tahu. Kalau okey bagi tahu, kalau tak okey pun bagi tahu. Tak tahu, kadang-kadang suara ni dengar, kadang-kadang tak dengar, kata. Kalau tidak nanti saya cakap seorang-seorang, tuan-tuan tak boleh dengar. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, nikah. Nikah ni tuan-tuan mati Allah dari segi bahasanya, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, an-nikah fil lughah dari segi bahasanya ialah ad-dhamm ataupun al-wat, maknanya penyatuan, berkumpul, dan ataupun ada ditarifkan sebagai secara retoriknya merujuk kepada al-aqdu, ikatan. Dari segi itu, dari segi bahasa lah nyatakan, ataupun dari segi syaraknya ialah satu akad, satu ikatan yang menghalalkan hubungan suami isteri. Satu ikatan hubungan yang menghalalkan hubungan suami isteri, katakan. Itulah dengan syarat-syarat, dengan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Dan nikah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah apa yang baik bagi kamu daripada wanita-wanita yang ada. Banyak lagi ayat-ayat yang lain kata menyerangkan pada kita bahawa berkaitan dengan nikah itu. Adapun sunnah Nabi SAW, memang kita akan ambil hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah. Berkaitan dengan nikah. Dalam contohnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak suka akan sunnah aku, maka bukan daripada kalangan aku. Banyak dan riwayat yang lain Nabi kata apa? Tanakahu takthuru, maka bernikahlah. Nikahlah, katakan. Perbanyakkanlah, katakan. Mana perbanyakkan? Kita kata nikah, dengan nikah itu akan banyaknya melahirkan zuriat, katakan. Takatharu fa inni mubahin bikum al-umam yaumal qiyamah. Nabi sesungguhnya aku ni, umat aku adalah umat yang paling ramai pada hari kiamat kelak. Dan nas nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini banyak, terlalu banyak, katakan. Berkaitan dengan nikah banyak, sangat banyak, katakan. Maka nama Allah Subhanahu wa taala, nikah ini adalah memberi manfaat yang besar, yang kembali kepada suami isteri, kembali kepada anak-anak, kembali kepada masyarakat, kembali kepada agama, dan kembali kepada kemaslahatan yang sangat banyak. Antaranya ialah tahsin farji zawjain, menjaga, kita kata, marwah,
menjaga kemaluan, katakan lelaki dan perempuan, alat menggunakan alat kelamin tadi, sama ada lelaki dengan perempuannya pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Dan kemudian yang keduanya, pernikahan ini menyebabkan takthirul ummah, memperbanyakkan jumlah bilangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung meramaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya mati Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikah ini kita akan dapat menjaga keturunan. Kalaulah bukankan nikah dan penjagaan alat kelamin ini, maka mati Allah Subhanahu wa taala banyak perkara yang akan berlaku yang tidak sepatutnya, macam luar nikah, anak luar nikah, hubungan terlarang ataupun hubungan haram dan sebagainya. Dia akan kaitan langsung dengan banyak perkara yang lain. Contohnya berkaitan dengan hak pewarisan harta, berkaitan dengan hak berkaitan dengan keturunan usul dia, berkaitan dengan dia punya furuk dia, keturunan dia dan sebagainya. Katakan macam-macam katakan yang boleh berlaku di sebalik pernikahan yang tidak betul ataupun hubungan yang tidak halal. Waliyazbillah min dzalik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, daripada perkahwinan ini akan terhasilnya al-ulfah, hubungan suami isteri tadi menjadi, kita kata, mawaddah, rahmah, katakan di antara suami isteri. Maka seorang manusia itu tidak boleh hidup seorang diri. Dia mesti ada, kita kata, pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini berpasang-pasangan. Disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Naba, misal kata Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini berpasang-pasangan. Maka sebab itu apabila seorang itu mencari sejenis, maka perbuatan itu dianggap sebagai haram. Kerana yang dibenarkan secara fitrah itu, kita hendaklah mencari pasangan kita. Pasangan kita maknanya lelaki mencari perempuan atau perempuan mencari lelaki, bukan lelaki mencari lelaki ataupun perempuan mencari perempuan. Maka sebab itu hubungan tersebut adalah hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah lelaki dengan perempuan. Kan tetapi untuk menghalalkan hubungan lelaki dengan perempuan ini mestilah melalui satu proses yang dibenarkan oleh syarak, iaitu nikah. Dan nikah ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia punya rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, katakan yang perlu kita kata perlu dilakukan, tapi dalam masa yang sama jangan dipersusahkan. Jangan dipersusahkan, bahkan permudahkan. Orang yang nak kahwin kata Allah Subhanahu wa taala, banyak nas-nas yang ada, kita katakan orang yang nak berkahwin ini hendaklah dipermudahkan. Walau bagaimana sekalipun, ulama menjelaskan dalam nikah ini, kita kata ada 5 hukum taklifi. Ada yang wajib, boleh jadi wajib, nikah ini boleh jadi wajib, iaitu bila seorang itu mampu berkahwin, katakan ada keinginan yang tinggi untuk berkahwin, dan kemudian dia risau akan dirinya melakukan maksiat, zina dan sebagainya, maka wajib ke atas dia kahwin. Adapun yang kedua, sunat mati Allah Subhanahu wa taala, dia mampu dalam masa yang sama dia ada keinginan untuk kahwin, tetapi kalau dia tak kahwin pun dia tak adalah kata nak melakukan zina ataupun sebagainya, tak ada. Baginya sunat. Yang ketiga, mati Allah Subhanahu wa taala makruh mati Allah Subhanahu wa taala, dia mampu, dia ada kemampuan, dia ada keinginan, cuma kita kata dia risau akan beri mudarat ataupun dia tidak mampu untuk berikan kita kata kasih sayang kepada
bakal isterinya ataupun anak-anaknya, wallahu a'lam. Dan boleh jadi mubah dan boleh jadi harus katakan, dan boleh jadi haram. Haram nama Allah Subhanahu wa taala andai kata tidak berkemampuan, dan perbuatan menikahnya tadi akan menyebabkan bakal isterinya ataupun isterinya tadi terseksa, ataupun nikah yang kita kata yang haram, contohnya ialah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ataupun nikah yang laki dengan perempuan tetapi hubungan itu haram kerana mungkin yang dinikahnya tadi adalah darah dagingnya, adik-beradik susuannya, ataupun sesuatu dengannya. Mati Allah. Maka kita katakan hukum nikah itu ada 5. Pernikahan ini dalam mati Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang merupakan perbuatan antara perbuatan yang terpuji, dan nikah ini adalah satu bentuk ibadah. Dan bila bentuk ibadah dalam mati Allah Subhanahu wa taala, jika diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka nikah tadi adalah beroleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita tahu orang yang sebelum bernikah itu menjalankan sebelum berlakunya akad pernikahan itu, seorang yang nak bernikah perlu memastikan niatnya betul. Iaitu niatnya bernikahnya tadi adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kata nak menghalalkan hubungan seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulnya. Maka dalam hati Allah Subhanahu wa taala itu mukaddimah berkaitan dengan nikah ini. Kita nak lihat pada hadis yang pertama kita. Hadis 307. Hadis 307. Hadis 307 dia kata, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk bernikah, hendaklah dia bernikah. Kerana dengan pernikahan itu boleh dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana hal itu boleh meredakan syahwatnya. Fa innahu lahu wija ataupun wiqayah min asyahwa wal ma'siyah. Ada penjagaan dari maksiat dengan syahwat tadi. Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syar syabab. Ayat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang kita bacakan ini Nabi fokus kepada syabab, pemuda, syabun. Pemuda ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang telah baligh. Mereka yang telah baligh ke atas lah katakan. Khususnya mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau kita takrifan di Malaysia ni tuan mati Allah ialah selepas umur 18 tahun. Walaupun kita kata had baligh tadi, seorang itu boleh baligh umur 13 tahun, umur 9 tahun, katakan. Boleh tak kahwin ustaz umur 9 tahun? Boleh, katakan. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala ikut perundangan kita, perundangan sivil kita lah, katakan, ataupun dalam mahkamah syariah sekalipun tidak membenarkan pernikahan bawah umur, katakan. Bawah umur mesti 18 tahun. Kecuali mendapat keizinan daripada mahkamah ataupun sewaktu dengannya. Adapun dari segi syarak, katakan, maka tidak ada had yang diletakkan ialah baligh, katakan.
Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh ataupun dalam setengah-setengah kitab saya pernah terjumpa, pernah dulu belajar, Syekh beritahu seorang nenek umurnya 21 tahun. 21 tahun dah jadi nenek, tuan-tuan. Bagaimana seorang nenek menjadi seorang yang umurnya 21 tahun menjadi nenek? Kalau kita ni nenek ni umurnya dah 50 lebih, dekat 60 katakan. Kan? Barulah ada cucu. Tapi dalam kitab fiqh nanti Allah Subhanahu wa taala ataupun para masyayikh menjelaskan pernah berlaku seorang nenek umurnya 21 tahun. Bagaimana boleh berlaku begitu? Dia bernikah pada umurnya 9 tahun. Pada umur 10 tahun dia mendapat anak. Pada umur 10 tahun dia dapat anak. Maka anak tadi membesar dan kemudiannya anaknya tadi umur 9 tahun menikah. Maka selepas tahun, maka anaknya pula melahirkan cucunya. Maka umur 21 tahun telah bergelar sebagai nenek. Allahu a'lam, katakan. Adakah benda ini kita kata kita didendangkan dengan hak asasi manusia dan sebagainya, mengatakan bahawa Islam ini zalim kerana membenarkan pernikahan umur 9 tahun dan sebagainya. Kita kata, tuan-tuan, perkara ini kita dendangan orientalis ataupun golongan-golongan mustasyrikin atau golongan-golongan orang yang memang anti kepada Islam memang akan menganggap perkara tersebut, dan mereka lupa sebenarnya apa yang berlaku di negara mereka sendiri pada satu ketika dulu, pada satu zaman dahulu, lagi dahsyat berbanding dengan apa yang dibenarkan dalam syarak, apa yang dibenarkan dalam syariat. Kalau kita lihat mati Allah Subhanahu wa taala, orang dulu ataupun kita orang ni zaman apa ni kita kata orang Melayu dulu dah katakan biasa. Kalau moyang-moyang kita dulu kahwin muda, umur 13 tahun, 12 tahun, kadang-kadang 11 tahun dah kahwin dah, yang dah baligh tu. Biasa katakan. Tapi syaratnya baligh. Syaratnya baligh, dia katakan. Maka bila dah baligh, alhamdulillah, silakan, katakan. Tidak ada masalah pada hukum asal lah. Tapi kita dah ada undang-undang sivil hari ini, mati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikah itu sah, katakan, tetapi perundangan kita di Malaysia, perundangan yang ada di Malaysia menganggap perbuatan itu salah, katakan. Ataupun perbuatan itu boleh disabit kesalahan, dikatakan, kerana bersalahan dengan undang-undang yang ada. Walaupun kita mengatakan bahawa dari segi syariatnya sah, dari syaraknya sah. Wallahu a'lam. Apapun mati Allah Subhanahu wa taala, tak perlu nak berhujah. Kita kata macam contohnya seorang itu bernikah di luar negara. Dia menikah di Thailand, katakan. Balik Malaysia kena denda, katakan. Kena denda. Dia nak daftar nikah kat Malaysia kena denda. Sebab apa? Sebab melakukan pernikahan itu di luar negara tanpa kebenaran dan sebagainya, katakan. Dan di situ nama Allah bukanlah kata nikahnya tidak sah, nikahnya sah, katakan. Nikahnya sah, katakan. Jika dia mengutarakan surat-surat yang berkaitan, katakan. Sebab kadang-kadang mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kerajaan buat, apa yang kerajaan tetapkan, hari ini kita kata nak mengelakkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sebagai contoh, kita kata kalau seorang itu berkahwin umur muda 13 tahun dengan pasangannya pun 13 tahun. Hari ini 13 tahun anak-anak kita mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka mampu buat? Nak bekerja. Kederat mereka bagaimana? Kemampuan mereka bagaimana? Jadi bukanlah kita kata
kita kan saya ikut syariat apa semua, syariat membenarkan apa semua, kenapa tak boleh? Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan ataupun pihak yang berwajib tidak meletakkan sesuatu itu, satu-satu undang-undang itu khususnya berkaitan dengan agama kecuali untuk kemaslahatan, katakan. Bukan untuk nak bertentangan dengan syariat, tidak, katakan. Tapi untuk maslahah, katakan. Berbanding dengan zaman dahulu, katakan. Zaman dahulu kita kata ialah zaman Nabi, zaman datuk nenek moyang kita, katakan. Umur 3 tahun mati Allah Subhanahu wa taala, umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 11 tahun, mereka telah mencapai satu tahap, kita katakan secara fizikalinya ataupun secara mentalinya kita katakan mereka telah mampu untuk ke arah itu, katakan. Satu ketika dululah, katakan. Dah umur 9 tahun kita kata dah mampu untuk menguruskan rumah tangga. Umur 10 tahun dah mampu untuk kita kata menguruskan anak-anak dan sebagainya. Hari ini umur 9 tahun masih lagi duk pegang pegang anak patung, duk pegang, duk main lagi, kejar-kejar ke sana ke sini, katakan. Itu berbezalah zaman dahulu. Pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang, katakan. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-307 ini, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang utama sekali, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala saranan kepada orang muda yang mampu. Ada orang muda yang mampu untuk berkahwin, maka tuan-tuan mati Allah katakan hendaklah berkahwin. Ada kemampuan, ada mampu untuk beri nafkah kepada isteri, anak-anak dan sebagainya, maka berkahwinlah. Nafkah ni mati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kita kata seorang suami itu perlu membeli sebuah rumah dahulu, tidak, nyatakan. Itu lebih daripada ini. Maka nafkah ni mati Allah Subhanahu wa taala cukup untuk menyediakan makanan, dan minuman, tempat tinggal dan pakaian, katakan. Ini yang wajib mengikut kemampuan, katakan suami tadi. Kalau kata suaminya tadi boleh menyewa rumah, maka sudah cukup yang dikatakan untuk kemampuan dia beri nafkah kepada isteri dengan cara menyewa rumah, katakan. Pakaian begitu juga. Bukanlah pakaian yang hebat-hebat, yang kita kata mahal-mahal, tidak, pakaian biasa. Yang ketiga, makanan, makan minum. Dapat menyediakan 3 perkara ini, maka selesailah tanggungjawab seorang suami kepada isteri. Hak lebih daripada itu, mati Allah, dianggap sebagai kita kata ziyadah, tambahan. Ini tambahan. Maka jangan pula si suami mengambil peluang di sini, mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata untuk tidak memberi lebih, katakan, kepada isteri jika dia berkemampuan, katakan. Dia bagi had minima aja, tak. Memang had minima itu, katakan. Tetapi mati Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang suami tadi memberi lebih daripada had minima yang ada, maka secara tidak langsung dia akan menimbulkan perkara yang mawaddah dan rahmah di antara hubungan suami isteri, katakan. Tapi jangan sampai tahap kita kata membazir. Jangan sampai tahap kita kata boros. Maka itu tidak dibenarkan. Bahkan nanti kita akan lihat hadis Nabi SAW, apabila suaminya tadi, mati Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada isteri, maka mati Allah Subhanahu wa taala, adakah isterinya tadi ada hak untuk nak mengambil duit suaminya? Nanti kita akan lihat
nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan yang sangat menarik, dia katakan boleh ke suami isterinya mengambil duit suaminya tanpa kebenaran suaminya? Di sini kita akan lihat mati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis nanti yang kita akan baca kemudian. Kita lihat satu persatu hadis ini. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala yang keduanya, kemampuan di sini mati Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh sebahagian ulama ialah kemampuan daripada sudut tadilah memberikan nafkah. Dia panggil mu'unah. Kemampuan dari segi beri nafkah. Adakah termasuk nafkah batin, Ustaz? Cukup dengan nafkah zahir? Hukum asalnya disebut, kata Syekh Islam Taimiyah, dia kata al-istita'at an-nikah huwa qudrah 'ala al-mu'unah wa laysa huwa al-qudrah 'ala al-wat'i. Dia katakan asalnya ialah kita katakan kemampuan dalam nikah ini ialah kemampuan daripada sudut beri nafkah, itu maharnya, nafkahnya, nafkah zahirnya katakan. Yang tiga tadilah, pakaian, makanan dan tempat tinggal katakan. Bukan kita kata kemampuan untuk bersenggama tadi ataupun melakukan hubungan tadi. Bukan untuk melakukan hubungan. Semestinya bukanlah maksud kemampuan itu terfokus kepada kemampuan untuk melakukan hubungan. Sebab itu Nabi SAW kata, siapa yang tak mampu hendaklah dia berpuasa katakan. Siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa kata. Maka mati Allah Subhanahu wa taala wastita'atun nikah wal qudrah 'ala al-mu'unah wa laysa huwa al-qudrah 'ala al-wat'i. Di sini mati Allah Subhanahu wa taala ini mungkin pandangan. Mungkin ada pandangan yang lain mengatakan bahawa kemampuan ini merujuk kepada kemampuan untuk bernikah daripada sudut nafkahnya zahir dan juga batin. Wallahu a'lam. Tidak ada pandangan yang lain katakan. Perkataan berpuasa itu mati Allah Subhanahu wa taala, seorang berpuasa secara tidak langsung dapat mengekang nafsunya katakan. Mengekang nafsu, iaitu bila orang tak ada duit, maka bagus baginya untuk berpuasa. Secara tidak langsung berpuasa tadi mati Allah Subhanahu wa taala dapat mengekang nafsunya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, kenapa lelaki? Kenapa Nabi sebut lelaki? Ustaz, kenapa? Nabi kata pemuda. Adakah kami orang tua tak layak untuk berkahwin? Ada, ya katakan. Kenapa? Ramai yang tak kahwin ni orang muda. Orang tua-tua biasanya dah kahwin, ya katakan tak. Itu tujuannya, ya katakan. Ya makna gesaan, saranan, galakan ini khusus untuk pemuda kerana ghalib. Kebiasaannya orang muda lah yang nak kahwin, ya katakan. Yaqulul amr bin nikah likul mustatin wa qad ghalabathu syahwah. Orang muda yang kita kata kebarangkalian tidak mampu untuk mengawal dia punya nafsu dia katakan, berbanding dengan orang tua. Sebab itu galakan kepada orang muda. Sebab itu dalam kes yang lain, hukum mencium isteri pada siang hari, Nabi tidak membenarkan kepada orang muda yang berkahwin, tetapi sebaliknya Nabi benarkan kepada orang tua yang berkahwin. Ada orang tua kalau cium isteri okey lagi lah berbanding orang pemuda mencium isterinya, kerana orang tua tadi amlak nafsahu, maknanya dia lebih dapat mengawal dirinya berbanding dengan orang muda. Katakan orang muda cium nanti dah buat benda lain terus. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala dia disebut juga dalam hadis ini
antara illah disuruh disarankan pemuda-pemuda ini berkahwin ataupun pemudi-pemudi katakan, kerana dapat menjaga menikah tadi nanti Allah Subhanahu wa taala disebut dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kata. Menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang haram. Waliyazbillah min dzalik. Mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aghaddu lil basar wa ahsan lil farj kata kan. Menundukkan mata. Menundukkan mata. Ini antara kelebihan nikah yang disebut berdasarkan hadis ini. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa man la mala lahu hal yustahabbu lahu an yaqtarid wa yatazawwaj fihi niza'. Nah ini masalah nama Allah. Kalau orang tu tak ada duit, adakah disunatkan baginya meminjam untuk dia berkahwin? Maka benda ni ada kita kata perbahasan di sisi ulama, khususnya dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab-mazhab yang lain pun adalah. Allah Subhanahu wa taala firman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Berdasarkan ayat inilah dalam surah An-Nur ayat 33. Maka ada perbincangan yang lebih lanjut. Baik, hadis yang kedua kita pada pagi ini, hadis yang ke-308 Anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi as-sir. Qala ba'dhum la atazawwaj an-nisa. La atazawwaju an-nisa. Qala ba'dhum la akulu al-lahma. Wa qala ba'dhum la anamu 'ala firash. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa beberapa orang lelaki di kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah kerjaan Nabi SAW yang dilakukan di luar daripada pengetahuan mereka. Maksudnya di luar pengetahuan para sahabat lah, kata tak. Maka macam Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika Nabi berada di rumah. Ketika Nabi berada di rumah. Faqala ba'du, selepas mendengar jawapan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, salah seorang daripada mereka mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita. Seorang lagi kata, aku tidak akan makan daging. Seorang lagi kata, aku tidak akan tidur. Seorang lagi, aku tidak akan tidur. Berita ini lalu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalik. Fahamidallah wa athna alaihi. Kebiasaan Nabi akan bila dengar satu perkara yang bercanggah ataupun yang tak betul, Nabi akan berucap. Nabi memuji Allah. Nabi menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata, fama bala aqwam. Beliau bersabda, bagaimanakah dengan sekelompok orang yang menyatakan demikian dan demikian. Adapun aku mengerjakan salat malam dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak berjalan di atas jalan hidupku. Siapa yang tak sukakan sunnahku, maka bukan daripada golongan aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sentiasa nakkan kebaikan. Mereka sentiasa nak melakukan kebaikan. Mereka pergi tanya, apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala nampak kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah. Apabila mereka telah mendapatkan jawapan yang mereka hendaki daripada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka cuba membandingkan dengan diri mereka. Mereka mengatakan bahawa aina nahnu min Rasulillah. Kita ni macam mana? Nabi tak apalah, ya tak? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Nabi tak apa, Nabi dah diampunkan dosanya sebelum dan selepas. Tapi perkara tu pun Nabi duk beribadah, kita punya ibadah tak sampai tahap Nabi punya ibadah. Fahuwa fi dhannihim, kata para ulama, dalam pada sangkaan mereka bahawa mereka namati Allah fahuwa fi dhannihim ghair muhtaj ila ijtihad fil ibadah. Dan mereka menyatakan sepatutnya Nabi tak perlu pun seolah-olah macam itulah sungguh-sungguh buat ibadat siang malam pagi petang, ya katakan. Sebab apa? Nabi dah diampunkan dosa dan sebagainya. Tak, gitulah seolah-olah gitu. Maka namanya Allah, salah seorang daripadanya kata tak, sahabat Nabi ni, untuk kita fokus pada ibadat, aku rasa aku tak nak kahwin lah. Tak nak kahwin. Sebab bila kahwin ni, tahulah, kena berkahwin nak cari nafkah, nak kena bekerja, nak kena bagi nafkah pada anak, nak kena bagi nafkah pada isteri dan sebagainya. Tak. Fokus pada ibadahnya. Hak yang kedua pula dia kata, aku tak nak makan daging. Tak nak makan daging ni kiasan kepada berpuasa, katakan. Ada meninggalkan meladzatil hayah, makna kiasan meninggalkan kelazatan hidup dengan makanan dan sebagainya. Kiasan lah kita katakan untuk puasa. Puasa sepanjang hari. Saya pernah jumpa orang, tuan-tuan, dia berpuasa selama 360 hari. Subhanallah. Sekali dengar kita kata Masya Allah lah. 360 hari Ustaz dia puasa. Hak 5 hari lagi kenapa tak puasa? 5 hari tu dia tahu hukum haram berpuasa. 5 hari tu. Mana hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha dan 3 hari tasyrik. 5 hari puasa haram. Kalau puasa juga namanya Allah Subhanahu wa taala dosa besar, kata. Habis dia puasa selama 360 hari. Bayangkan tuan-tuan, 360 hari dia puasa. Setahun. Adakah puasanya tadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan syarak? Tidak. Sama sekali tidak, katakan. Nampak baik kan, katakan. Siapa tak kata, Ustaz, kalau tak baik Ustaz puasa 360 hari. Memang kita kata zahir nampak baik. Tetapi tak baiknya mana tuan-tuan mati Allah, kerana perbuatan itu tidak dianjurkan oleh syarak. Bahkan Nabi pernah kata, disebut dalam hadis, afdal siyami, sebaik-baik puasa Nabi Daud AS. Kana yasumu yawman wa yaftir yawman. Sebaik-baik puasa, maka apa maksud sebaik-baik puasa? Sebaik-baik puasa maknanya jangan lebih daripada itu. Ada. Sebaik-baik puasa Nabi kata, yasumu yawman wa yaftir yawman. Saya puasa sehari dak, saya puasa sehari dak. Nabi dah kata dah. Maka tadi benar, makna perbuatan itu telah melepasi apa yang telah ditetap, apa yang telah Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Walaupun benda tu zahir tu bagus. Tengok dalam hadis ni, zahirnya orang tak nak kahwin, dia nak fokus ibadah. Bagus tak bagus? Dia katakan. Dia nak fokus ibadah. Bagus lah Ustaz. Tak. Zahirnya. Orang dia nak puasa sepanjang masa. Bagus. Katakan. Orang nak qiyamul lail sepanjang malam. Bagus tak? Bagus. Tetapi macam Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini Nabi tegur. Ada. Apabila perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zalik, Nabi SAW kata, aku diberitahu ada orang kata gini. Nabi kata, dia kata aku, lakinni, aku ni, maknanya merujukkan Nabi SAW, Nabi ni afdal bashar.
Nabi SAW adalah orang yang paling mulia sekali, katakan. Orang yang paling mulia sekali. Tapi aku juga salat. Aku juga tidur. Aku juga puasa. Aku ada juga tak puasa, maknanya tak berpuasa lah, katakan. Aku juga berkahwin. Aku juga berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah aku, maka bukan daripada golongan aku. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita kata bukanlah kalau walaupun ianya ibadah pada zahirnya nampak baik ibadah tersebut, tetapi jika ianya bercanggah dengan nas syarak, maka perbuatan itu menjadi tercela. Bukan tercela kerana ibadah itu, tetapi tercelanya tadi kerana ianya bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Hari ini misal kata orang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh kita puji Nabi, Allah suruh kita selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kelebihannya. Banyak kelebihan. Akan tetapi rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memuji tadi Nabi dengan meletakkan pujian itu dengan pujian-pujian yang tidak sepatutnya kepada Nabi SAW. Mereka kata melampaui batas, sehingga menetapkan kedudukan Nabi itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan Nabi itu sifat-sifatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan itu adalah tidak dibenarkan oleh syarak, walaupun alasannya adalah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh kita kata menyatakan dalam selawatnya tadi, dalam pujiannya, Nabi penghapus dosa. Nabi penghapus dosa, katakan. Tuan-tuan, Nabi bukan penghapus dosa, katakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang menghapus dosa ini adalah milik Allah Subhanahu, itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Pada zahirnya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata tidak layak untuk seorang hamba itu dianggap sebagai ataupun dipuji sehingga sehingga dipuji dengan pujian sebagai penghapus dosa, katakan. Wallahu a'lam. Ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak contoh-contoh lain kita katakan seorang itu dirahmati Allah, contohnya kita kata ialah dalam bab ibadah dirahmati Allah. Orang nak semayang, contohnya nak semayang, katakan. Subuh contohnya. Kita telah ketahui bahawa semayang subuh 2 rakaat. Kalaulah kata orang tu nak semayang subuh 3 rakaat, boleh tak boleh, katakan? Mana boleh ustaz, katakan. Subuh kan memang 2 rakaat, mana boleh tambah jadi 3 rakaat? Kalau daripada segi zahirnya, nak salat 3 rakaat itu bagus tak bagus? Takkanlah orang nak salat pun nak kena marah. Katakan nak kata tak betul, mungkar. Mungkarnya bukan salat itu. Dia nak dirikan salat, ya salat, katakan. Bagus salat. Tetapi mungkarnya boleh terjadinya mungkar perbuatan salat itu dek kerana bercanggah dengan nas. Nas menetapkan bahawa, syarak mengatakan bahawa salat subuh 2 rakaat. Tetap, tak berubah.
Hak yang pergi pandai-pandai tambah satu lagi rakaat tanpa sebab musabab ataupun tambah satu rakaat dengan sengaja, itu buat apa? Maka perbuatan itu dianggap mungkar kerana bersalahan dengan nas hadis Nabi SAW. Ada. Ini nas, dia katakan. Kadang-kadang orang tanya pada saya, tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca ayat Al-Quran dan sebagainya. Katakan. Dia baca ayat-ayat yang tertentu pada ayat-ayat yang tertentu lah, kata. Bila kata nak baca, kita kata bila kita tegur, dia kata, Ustaz, apa masalahnya? Saya baca Quran kot. Saya baca Quran. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, betul dia katakan baca Al-Quran dituntut dan sebagainya, katakan. Mana kelebihannya ada sian-sian seperti mana yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dibuat tadi membuat sesuatu satu amalan itu dilakukan dalam bentuk kita kata khusus, kan? Seolah-olah benda itu dalam bentuk pensyariatan. Contohnya, kita kena baca surah contohlah satu surah katakan dalam Quran, tak kira surah apa pun, hendaklah dibaca selepas selesai daripada solat, contohnya. Mesti kena buat lepas solat. Ada. Dan benda itu satu ketetapan. Benda itu satu ketetapan, katakan. Dan menganggap ketetapan itu adalah kita kata dia menganggap bahawa Nabi yang suruh. Itu lagi dahsyat lah, kita katakan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan itu boleh jadi mungkar kerana apa, tuan-tuan mati Allah? Kerana bersalahan dia dengan apa yang dianjurkan oleh syarak, bukan kerana bacanya Al-Quran tadi, tidak. Tetapi kita kata perkara yang menyebabkan dia jadi mungkar itu ialah bersalahan dia dengan apa yang disarankan oleh syarak, katakan. Sebab ibadah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh di kita yang ibadah yang umum, kita tidak boleh khususkan dia. Kita tak boleh nak khususkan, dia katakan. Kerana pengkhususan ibadah itu dalam satu-satu waktu, tempat, dan ini dia akan, jika andai menjadi satu syariat, satu bentuk pensyariatan, kita kata ianya akan jadi masalah. Walaupun pada zahirnya betul. Pada zahir macam tadilah saya kata, baca ayat Quran takkanlah salah, katakan. Takkanlah jadi salah. Contohlah, saya bagi yang lebih jelas, kita katakan. Nak bagi jelas. Kita selepas selesai semayang, kalau kita baca, kita akan baca biasa dalam Al-Quran, dalam salat. Lepas salat kita akan baca ayat kursi. Ada Qul huwallah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Subuh dengan maghrib kita baca 3 kali, katakan. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. So 3 kali, Zuhur, asar dengan Isyak kita baca sekali. Adakah perbuatan itu datang daripada kita ataupun datang daripada syarak? Tentulah jawapannya, perbuatan itu adalah saranan daripada Nabi SAW. Nabi yang suruh. Nabi suruh. Lepas mayang, ini dia punya zikir-zikirnya telah sabit dalam hadis Nabi SAW.
Nabi dah ajar. Lepas semayang, baca apa, sampai apa. Datang kita ni pandai-pandai, kita tambah. Buat. Lepas semayang kita kata, contoh macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca surah Al-Waqi'ah contohnya. Dengan niatnya begini, nyatakan. Kalau benda tu, perkara itu, dia menganggap bahawa salah satu zikir yang perlu dilakukan selepas selesai salat fardu, maka itu mengundang masalah. Kerana dia telah menetapkan sesuatu perkara yang tidak ada dalam nas ataupun amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikategorikan itu dalam zikir selepas solat, tak ada. Tapi macam hari ni Ustaz, hari ni orang baca lepas sembahyang baca surah Al-Mulk. Ada. Bacaan surah Al-Mulk itu adakah surah Al-Mulk itu dibaca kerana dia adalah termasuk dalam zikir-zikir lepas sembahyang ke ataupun lain, asing, katakan. Asing Ustaz, katakan. Dan kita kata bacaan surah Al-Mulk itu ada tak dalilnya, katakan. Ada, katakan Ustaz. Dalam hadis memang ada disunatkan kita baca pada waktu malam, katakan. So dibaca lepas sembahyang maghrib ataupun lepas sembahyang isyak itu, katakan. Adakah isyak itu malam atau siang? Malam Ustaz, kata. Okey, malam. Ada. Walaupun walaupun ada kesilapan di situ, dilakukan secara ramai-ramai, itu tidak berlaku zaman Nabi SAW. Surah Al-Mulk itu dibaca secara individu. Afdalnya secara individu, katakan masing-masing baca. Tetapi kita kata tujuannya tadi adalah tujuannya untuk nak i'lam ataupun ta'lim an-nas, katakan nak beritahu sunatnya, kita katakan setiap malam baca surah Al-Mulk contohnya, katakan. Besok orang semua dah faham, dah tahu dah sunat itu, maka sebaik-baiknya kita katakan tak perlu dah buat secara beramai-ramai, tak perlu buat secara berjamaah dah, katakan. Masing-masing tahu dah mana sunatnya setiap malam membaca surah Al-Mulk. Ataupun kalau tak nak baca surah Al-Mulk, baca surah Sajadah. Atau tak nak surah Sajadah, bacalah surah yang lain yang warid dalam hadis Nabi SAW secara khusus, katakan. Ada. Wallahu a'lam, katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so kita kata hadis ini tuan-tuan dirahmati Allah memberi peringatan kepada kita tadilah bahawa agama ini tuan-tuan dirahmati Allah mudahnya bukan ikut kepala kita sendiri, tidak. Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakan asfal khawf aula min a'la. Mudahnya agama ini bukan dengan akal fikiran kita boleh cipta sendiri, tidak. Mudahnya agama ini kita follow je Nabi SAW. Ikut je Nabi SAW. Ittiba' Nabi SAW. Ikut je Nabi SAW. Seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama. Hak senang. Hak Nabi tak buat, tak payah buat. Hak Nabi suruh, kita buat. Hak ini masalah kita, Nabi suruh kita tak buat. Hak Nabi yang Nabi tak suruh kita buat. Yang Nabi suruh kita tak buat, yang Nabi tak suruh kita buat. Itu masalah. Ada. Orang hari ini kita katakan, Nabi suruh apa? Nabi suruh kita berselawat ke atas Nabi. Contohnya, Nabi suruh kita berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Nyatakan. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi suruh kita berselawat. Dan Nabi dah ajar kita selawat. Nabi dah ajar kita selawat. Apa selawat yang Nabi ajar? Katakan. Selawat yang Nabi ajar, tuan-tuan, yang kita baca dalam sembahyang tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hak yang kita baca dalam sembahyang tu, itu Nabi ajar. Itu Nabi ajar, katakan.
Maka sebaik-baiknya kita kalau nak berselawat, ya selawat yang seperti mana yang dia ajar oleh Nabi SAW. Tak boleh ke Ustaz nak baca selawat yang lain? Boleh, kita katakan tak ada masalah. Tetapi kita buat dulu hak yang kita kata kita hak ni Nabi ajar ni, yang Nabi ajar ni kita buat, katakan. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Yang Nabi ajar itu lebih baik. Berbanding dengan yang dibuat, selawat-selawat yang dibuat. Walaupun boleh katakan, umum dalil, ada umum dalil boleh. Cuma jangan sampai selawat tadi katakan melampau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan pujian-pujian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata apa ni, itu yang dapat sempat kita huraikan. Yang terakhir sekali nama Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kita tak perlu sampai ghulu, katakan. Sebab itu kata ulama, falillahi tabaraka wa ta'ala haqqul ibadah wa ta'ah. Hak kita pada Allah Subhanahu wa taala ialah memang Allah itu, memang kita ni kena hak kita pada Allah, mana kita kata kita perlu beribadah pada Allah dan perlu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beribadah, wajib kita mentaati perintah Allah. Tapi jangan ghulu. Macam tadilah ghulu berlaku. Lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua beribadah 24 jam. Nak berdakwah, ya berdakwah, dia katakan. Berdakwah, ya berdakwah, tetapi sehingga mengabaikan tanggungjawab seorang suami, tanggungjawab seorang isteri, tanggungjawab seorang suami ke atas isteri dan anak-anak, ya katakan, maka itu tak betul. Apa pun alasan, dia katakan. Ada orang pergi berdakwah, dia katakan, contoh, niat bagus kan, bagus tak pergi berdakwah, ya bagus, tak nafikan. Tetapi bila mana apabila dia melakukan perkara dakwah tadi tanpa ataupun tidak memberikan hak tanggungjawab dia tadi kepada isteri dan anak-anaknya, dibiarkan begitu saja, tidak diberikan nafkah atau sebagainya, perbuatan itu jadi mungkar. Mungkarnya bukan kerana dia berdakwah, tidak. Mungkarnya kerana dia mensisi ataupun dia tidak menunaikan hak kepada isteri dan anak-anaknya. Katakan. Waliyazbillah min dzalik. Tapi kalau dia pergi berdakwah, yang sama dia tunaikan hak dia kepada isteri dia, pada anak-anaknya, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Nabi SAW, tuan-tuan, nak pergi musafir ke mana-mana, Nabi tak pernah musafir. Maknanya Nabi akan bawa isteri dia. Nabi akan bawa isteri dia untuk bermusafir. Kecuali pergi perang lah, dia katakan. Pergi perang bukan pergi musafir atau sebagainya, dia katakan. Ada perang lah, dia katakan. Tapi kalau musafir untuk mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan melakukan qur'ah. Ada isteri Nabi buat qur'ah. Qur'ah ni apa Ustaz? Qur'ah ni katakan buat undian. Qur'ah ni undian. Siapa yang perlu pergi di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara buat undian. Wallahu a'lam. Macam Allah. Tapi meninggalkan tanpa nafkah, tanpa ni adalah satu perkara yang pergi berbulan-bulan lamanya, katakan. Kalau setakat pergi sehari tadi ataupun setengah hari ke, itu bab lain lah, katakan. Bukan kata dia kita tertinggalkan tanpa ni, tidak. Ada
bukanlah kata umumnya, tidak kita katakan. Kalau kita kata dia dan pergi dalam tempoh 2-3 hari, ada beri nafkah, ada beri kita katakan ialah kita hubungan tu masih lagi ada dan sebagainya, itu ialah kita katakan masih lagi tidaklah menjadi satu perkara yang mungkar dan sebagainya. Tetapi kalau sehingga tidak beri khabar, tidak ada nafkah berbulan-bulan lamanya, katakan itu masalah lah, katakan tidak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sambung lagi hadis yang ketiga, kita tak sempat. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan ambil hadis yang ketiga ni, hadis yang ke-309. Tak? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.